Assalamualaikum murid-murid semua. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, semua sihat. Tapi kenapa saya nampak semua macam mengantuk je? Baru pagi ni. Mesti korang tak cukup tidur buat apa je semalam. Okey semua. Sebelum kita belajar, kita kena segarkan dulu badan kita. Kita jangan bagi mengantuk. So, semua saya minta semua bangun semua. Bangun. Okey, semua bangun. Kita akan buat sedikit senaman. Okey, jom kita buat senaman. Bengkokkan badan ke kiri, ke kiri. Bengkokkan badan ke kanan, ke kanan. Tundukkan badan ke depan, ke depan. Bengkokkan juga badan ke belakang. Okey semua. Okey, macam mana? Rasa segar tak? Rasa lebih bertenaga? Okey, Alhamdulillah. Nampaknya semua dah tak mengantuk. Okey semua, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak bagi kamu gerakkan otak. Cikgu nak bagi kamu sel-sel otak kamu berhubung. Okey, cuba tengok gambar yang cikgu akan paparkan ni. Okey, cuba tengok ya. Okey, gambar ni menunjukkan alatan sebelum dan juga selepas ianya disusun mengikut kategori masing-masing. Okey, kamu agak-agak bila barang ni dah tersusun elok, dah mengikut kategorinya, senang tak kita nak cari? Bila kita nak cari, senang ke tak agak-agak? Ya, betul. Senang sangat kita nak cari. Sebab apa? Sebab dia dah mengikut kategori. Kamu bayangkan kalau barang tu kita letak dalam keadaan bercampur macam tu, seperti gambar yang sebelum ni, agak-agak susah tak? Ya, susah sangat-sangat. Okey, begitu juga dalam dunia perakaunan, setiap komponen, setiap item perlu disusun mengikut kategori masing-masing. Sebab kalau kita tengok setiap entiti ataupun setiap perniagaan, dia ada banyak sangat komponen. So, komponen-komponen ni dia perlu susun mengikut kategori masing-masing. So, agak-agak kamu berdasarkan gambar yang saya tunjuk, berdasarkan penjelasan saya sebentar tadi, apa yang kita akan belajar pada hari ini. Sebab gambar tadi ada kaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, siapa nak jawab? Alia, apa dia Alia? Ya, betul Alia. Klasifikasi perakaunan. Okey, pandai Alia. Okay, so hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi perakaunan. Okey semua, minggu lepas kita dah cover berkenaan dengan kitaran perakaunan. So minggu ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu klasifikasi perakaunan. Okey, semua boleh buka buku teks masing-masing dan dalam masa yang sama cuba tumpukan perhatian dekat kad manila yang cikgu dah tampal kat depan ni. Okey semua, klasifikasi perakaunan ni dia merupakan topik yang sangat penting. Tapi kebanyakan student dia tak ambil kisah, dia ambil remeh tentang topik ni. Sebab apa? Sebab topik ni merupakan chapter kedua form 4. So benda tu dia nampak tak penting. Tapi sebenarnya ia sangatlah penting. Okey, cikgu dah jumpa ramai sangat student kat luar sana yang tak reti nak buat penyata akaun, tak reti nak buat penyata pendapatan. Okey, masalah utama mereka ni sebab mereka tak faham apa itu klasifikasi perakaunan. So, hari ini cikgu nak minta awak semua, student-student cikgu dalam kelas hari ini, tumpukan perhatian dan fokus sepenuhnya dengan apa yang cikgu cuba sampaikan pada hari ini. Okey, apa itu klasifikasi perakaunan? Klasifikasi perakaunan ni dia terdiri daripada 5 kategori. Kenapa kita perlu tahu klasifikasi perakaunan ni? Sebab sebagai accountant, bila awak dah jadi accountant nanti, accountant ni dia ada banyak sangat fungsi dan salah satu fungsinya adalah untuk mengenal pasti. Apa itu mengenal pasti? Accountant ni perlu kenal pasti dan klasifikasikan setiap item ataupun setiap barang dalam entiti perniagaan tersebut kepada kategori-kategori masing-masing. Okey, faham tak semua? Okey, bagus. Okey, bagi memudahkan awak semua untuk lebih mahir, lebih faham tentang topik ni, cikgu telah menggunakan akronim
Abeleh. Okey, apa tu abeleh? A merujuk kepada aset. B merujuk kepada belanja. L merujuk kepada liability. Dan E pula merupakan equity. Okey, yang akhir sekali tu adalah H. Agak-agak apa tu H? Siapa yang boleh jawab? Silakan. Oh ya, Aiman. Apa dia? H untuk Huda. Salah, Aiman. Huda tu nama cikgu, Aiman. Okey, yang lain siapa lagi nak cuba? Ya, Alia. Silakan. Ya, betul, Alia. H adalah hasil. Okey, hasil ya, Aiman. Ingat, Aiman. Hasil, bukan Huda. Okey, hasil. Okey, kalau korang semua dapat tengok kat sini, Abel berada di kedudukan di sebelah kiri, iaitu sebelah debit, manakala left pula berada di sebelah kanan, iaitu sebelah kredit. Okey, debit dan kredit ni bukanlah bermaksud tambah ataupun tolak, tapi sebenarnya debit merujuk kepada sebelah kiri dan kredit pula merujuk kepada sebelah kanan. Okey, setakat tu faham tak semua? Okey tak okey? Bagus. Okey, semua pandai. Okey, lepas ni kita akan go through satu persatu apa ada dalam aset, apa ada dalam belanja dan seterusnya. Okey? Okey, sekarang ni kita akan melihat tentang contoh-contoh komponen yang ada dalam abelih. Okey, komponen pertama dalam abelih iaitu A merujuk kepada aset. Okey, aset ni adalah harta yang dimiliki oleh perniagaan untuk menjanakan hasil melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Okey, hasil dia terbahagi kepada dua, iaitu aset semasa dan juga aset bukan semasa. Okey, apa beza dua ni? Aset semasa ni dia mempunyai tahap kecairan yang lebih tinggi. Maksud kata dia lebih senang untuk berubah bentuk ataupun berubah untuk menjadi wang. Manakala aset bukan semasa pula, dia lebih tahan lama dan mempunyai tahap kecairan yang rendah. Okey, salah satu contoh dalam aset semasa, kita ada inventory, kita ada tunai di bank dan kita ada tunai di tangan. Kalau kita tengok ketiga contoh yang diberikan, ianya sejenis yang mempunyai tahap kecairan yang sangat tinggi dan mudah untuk ditukarkan kepada wang. Okey, inventory ni adalah harta ataupun barang yang ada dalam syarikat. Manakala tunai di bank pula adalah tunai kita yang berada di dalam bank. Tunai di tangan pula adalah tunai yang ada di tangan. Okey, contoh lain adalah pelaburan. Pelaburan ni kita keluarkan duit kita laburkan duit kita untuk kita dapatkan keuntungan. So, selagi kita tak dapat keuntungan tu, ianya akan menjadi aset semasa kita. Okey, yang seterusnya adalah akaun belum terima. Okey, apa itu akaun belum terima? Ada sesiapa yang tahu ke tak? Kalau ada boleh bagi tahu cikgu? Ya, Aiman? Ya, betul. Okey, akaun belum terima ni dia akan wujud apabila berlakunya transaksi kredit ataupun transaksi kredit ataupun erti nama lainnya apabila orang berhutang dengan kita. Contoh lain adalah deposit tetap dan juga deposit kadar bayaran. Okey, kadar bayaran ni dia sebenarnya dalam klasifikasi belanja, tapi apabila kita dahulukan kadar bayaran ataupun kita depositkan, benda tu akan menjadi aset semasa kita. Okey, yang seterusnya kita akan go through kepada aset bukan semasa. Okey, contoh-contoh yang ada dalam aset bukan semasa ni adalah premis, tanah, lengkapan. Okey, apa lagi agak-agak contoh yang boleh kita masukkan dalam aset bukan semasa? Okey, cikgu sengaja tinggalkan tempat kosong kat sini sebab cikgu nak kamu semua berfikir. Apa lagi agak-agak? Cuba kamu fikir apa benda yang mempunyai tahap fizikal yang besar, yang mahal, yang dipunyai oleh sesebuah entiti perniagaan.
Okey, siapa nak cuba? Ya, Hafizah. Ya, betul. Kenderaan. Kenderaan juga boleh dimasukkan dalam aset bukan semasa. Okey? Kenderaan. Bagus, Hafizah. Kenderaan. Okey, siapa lagi nak cuba? Kalau siapa dapat jawab, nanti lepas habis kelas, cikgu akan bagi hadiah. Okey, lagi cepat. Okey, Maisara, apa dia? Mesin. Ya, betul, mesin. Lagi. Ya, perabot. Okey, lagi. Satu je lagi. Siapa boleh jawab? Ya, Ahmad. Bangunan. Betul tu. Bangunan. Okey, bangunan yang digunakan oleh perniagaan tu merupakan aset bukan semasa. Okey, kalau kita tengok benda ni, premis, tanah, lengkapan, kenderaan, mesin, perabot, bangunan, semua benda ni mempunyai sifat fizikal yang besar dan mahal. Maksudnya, bukan kalau kita nak beli tu bukan guna RM1, RM2 tak. Okey, dia menggunakan amount yang tinggi. Okey, komponen yang kedua. Sebelum saya beralih kepada komponen kedua, faham tak faham tentang aset? Semua dah jelas ke? Ya, bagus, jelas, pandai. Okey, komponen yang kedua pula adalah belanja. Okey, apa itu belanja? Okey, belanja adalah segala perbelanjaan perniagaan yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. Kita ada dua jenis belanja, iaitu belanja operasi dan juga belanja bukan operasi. Okey, belanja operasi ni adalah belanja di mana perniagaan di mana perniagaan terus direct kepada perniagaan. Maksud kata, belanja yang melibatkan aktiviti utama perniagaan. Manakala belanja bukan operasi pula adalah belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan. Okey, salah satu contoh yang dapat saya berikan dalam belanja operasi ini adalah sewa. Okey, kalau macam aktiviti perniagaan tu dia menyewa bangunan ataupun menyewa premis tu, kita kena bayar sewa. Tu termasuk dalam belanja operasi. Okey, lagi agak-agak apa lagi yang termasuk dalam item belanja operasi? Okey, kalau kita pakai pekerja, kita kena keluarkan apa? Kalau kita nak pakai pekerja. Ya, betul. Kita kena keluarkan wang untuk kita bayar gaji pekerja. Okey, gaji juga termasuk dalam belanja operasi. Betul. Pandai, Aminah. Okey, seterusnya kita ada belanja promosi. Okey, belanja promosi ni macam mana? Contoh, sesuatu perniagaan tu kalau perasan dia ada buat promotion, dia ada buat pengiklanan, dia sebarkan flyer, tu semua termasuk dalam belanja operasi. Okey, seterusnya adalah belanja angkutan ataupun transportation. Okey, dan seterusnya adalah susut nilai. Okey, apa tu susut nilai? Susut nilai ni dia terjadi apabila contoh kita beli aset semasa ataupun kita beli aset bukan semasa. Dan sesuatu aset tu akan mempunyai susut nilai setelah sekian lama kita guna, contohnya akibat rosak ataupun lama kita guna. So dia akan ada susut nilai di situ ya. Dan seterusnya adalah hutang lapuk. Okey, hutang lapuk ni dia berkait rapat dengan akaun belum terima. Kenapa dia jadi hutang lapuk? Dia jadi hutang lapuk apabila kita punya penghutang tidak mampu membayar hutang tersebut disebabkan oleh contohnya muflis ataupun kematian. So, dia akan jadi hutang lapuk dan hutang lapuk akan termasuk dalam belanja operasi. Okey, contoh belanja bukan operasi pula adalah rugi atas pelupusan aset. Contohnya bila kita dah guna aset tu dalam jangka masa yang sangat lama, so kita akan lupuskan aset tersebut. Apabila kita lupuskan aset tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga belian, kita akan dapat rugi. Sebab itulah namanya rugi atas pelupusan aset. Okey, yang seterusnya adalah kerugian akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, puting beliung dan sebagainya. Okey, benda ni menjadi belanja bukan operasi kerana
perniagaan tidak menjaga akan mengeluarkan pembelanjaan daripada item-item tersebut. Okey, faham ke mengenai belanja? Kita dah cover aset, kita dah cover belanja. So, awak semua boleh follow up, boleh catch up ke apa yang cikgu ajar? Ya, boleh. Bagus. Terima kasih semua pandai. Okey, ni saya suka ajar kelas korang. Okey, komponen yang ketiga dalam A balik adalah liability. Okey, liability ni merupakan tanggungan kepada perniagaan ataupun maksud kata lain, hutang kepada perniagaan tersebut. Okey, liability juga kita terbahagi kepada dua, iaitu liability semasa dan juga liability bukan semasa. Okey, liability semasa ni merupakan hutang yang perniagaan boleh bayar dalam tempoh setahun. Manakala kalau liability bukan semasa, perniagaan tidak mampu untuk membayar dalam tempoh yang singkat, iaitu tempoh setahun. Malah perniagaan perlu menggunakan tempoh yang agak lama untuk membayar hutang tersebut. Okey, contoh dalam liability semasa, kita ada akaun belum bayar. Akaun belum bayar ini adalah apabila kita melakukan transaction pembelian secara kredit. Maksud kata bila kita beli dengan entiti lain secara kredit, kita berhutang dengan mereka. So, benda tu akan jadi liability semasa. Okey, faham tak faham? Ya, bagus. Okey. Seterusnya adalah overdraft bank. Overdraft bank ni macam mana? Overdraft bank ni dalam erti kata yang mudahnya, hutang kita dengan bank. Maksud kata, kalau kita ada kad kredit dan kad kredit tu tunai di bank ni ada kosong, tapi kita nak guna RM100 untuk kita bayar perbelanjaan kita. So, bank akan top upkan dalam kad kredit kita 100. So, maksudnya kita berhutang dengan bank tersebut kerana tunai di tangan dalam kad kredit kita itu adalah kosong. So, dalam tempoh setahun, kita perlu membayar balik 100 itu kepada bank. Okay. Yang ketiga adalah belanja belum bayar dan juga hasil terperoleh. Okay. Hasil terperoleh ni adalah kita dapat wang daripada customer kita untuk melakukan servis ataupun aktiviti perniagaan kita, tapi kita masih belum melakukannya. Jadi benda tu maksudnya kita berhutang dengan customer kita untuk melakukan aktiviti tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah liability bukan semasa. Seperti yang saya cakap tadi, liability semasa ni adalah hutang jangka panjang. Okey. Contohnya adalah pinjaman jangka panjang dan juga gadai janji. Faham ke semua berkaitan dengan liability yang saya ajar? Kalau ada tak faham, awak semua boleh tanya ataupun boleh bagi pendapat ataupun boleh tanya apa-apa saja. Okey, tak ada, semua nampak semuanya faham? Bagus. Okey, next adalah komponen yang keempat. Okey, komponen yang keempat adalah E, iaitu equity ataupun equity pemilik. Equity pemilik ni lebih kurang kepada sesuatu atau harta yang dimiliki oleh pemilik perniagaan. Ini berkait rapat dengan konsep entiti berasingan, itu pemilik perniagaan perlu mengasingkan harta syarikat, harta perniagaan dengan harta peribadi. Maksudnya dia orang tak boleh campur aduk antara dua tu. Okey, faham? Okey. Okey, saya bagi contoh kat sini. Agak-agak apa contoh equity pemilik? Okey, saya bagi situasi. Contoh, kalau kamu semua nak mulakan sesuatu perniagaan, apa yang kamu perlukan? Okey, apa yang kamu perlukan? Ya, Ahmad? Ya, wang, betul. Tapi wang tu kita namakan sebagai apa? Ya, betul. Modal. Pandai, Natasha. Okey, modal merupakan equity pemilik. Maksud kata benda yang kita perlu bayar kepada pemilik perniagaan tu. Okey, seterusnya, apabila kita menjalankan perniagaan, kita melakukan proses jual beli ataupun perkhidmatan, kita pastinya akan mendapat tut. Apa tu tut? Apa yang kita akan dapat? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Ya betul, untung. Tapi tak semestinya kita akan selalu dapat untung. Kita ada masa kita akan dapat rugi. So, untung atau rugi bersih.
Okey, contoh yang ketiga adalah ambilan. Apa itu ambilan? Ambilan ni apabila pemilik perniagaan menggunakan aset semasa untuk kegunaan peribadi. Jadi ianya akan termasuk dalam ambilan. Okey, faham semua? Okey, komponen yang terakhir dalam ambilan adalah H hasil. Sekali lagi Aiman ingat ya, H hasil bukan Huda. Okey, maaf Aiman saya gurau je. Okey, dalam hasil kita juga hasil ni merupakan hasil yang diperoleh oleh perniagaan melalui aktiviti yang dijalankan. Hasil terbahagi kepada dua, iaitu hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Hasil operasi ni hasil yang diperoleh daripada aktiviti utama perniagaan, manakala hasil bukan operasi pula hasil yang diperoleh daripada aktiviti bukan utama perniagaan, maksudnya bukan secara langsung. Okey, contoh dalam hasil operasi kita ada hasil jualan barang niaga. Okey, apabila kita jual barang niaga kita akan dapat hasil. Okey, so hasil tu masuk dalam hasil operasi. Okey, kalau entiti perniagaan tersebut membuat perkhidmatan, so dia akan dapat hasil jualan perkhidmatan. Betul, pandai. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada contoh hasil bukan operasi. Okey, hasil bukan operasi ni adalah dividen diterima. Dividen diterima ni macam mana? Dividen diterima ni adalah dividen ataupun keuntungan yang kita dapat melalui pelaburan atau saham yang kita gunakan. Okey, yang seterusnya adalah komisen diterima. Komisen diterima ni adalah komisen yang kita terima daripada apa-apa sahaja aktiviti perniagaan yang lain selain daripada saham tadi. Okey, yang seterusnya adalah sewa diterima. Contohnya kita sewakan bangunan kepada orang lain dan orang lain membayar sewa kepada kita. So, benda tu akan menjadi hasil kepada kita. Kerana itu namanya sewa diterima. Okey, yang seterusnya adalah untung atas pelupusan aset semasa. Kalau atas tadi kita ada mengulas mengenai rugi atas pelupusan aset, ini kita ada untung atas pelupusan aset semasa. So, benda tu akan masuk dalam hasil bukan operasi. Untung ni macam mana? Untung ni apabila kita melupuskan aset pada harga yang lebih tinggi daripada pembelian aset semasa tersebut. Okey, yang last sekali kita ada faedah simpanan bank. Faedah simpanan bank ni adalah keuntungan ataupun bank bayar kepada kita sebagai ganjaran kita menggunakan khidmat ataupun servis mereka. Biasanya kalau kamu ada kat bank ataupun kamu pergi bank, dia akan macam okey, faedah simpanan bank 6%, faedah simpanan bank 10%. Okey, itulah maksudnya faedah simpanan bank. Okey, faham tak setakat sini semua? Ada apa-apa lagi yang nak tanya? Sebab secara keseluruhannya kita dah cover tentang komponen-komponen yang ada dalam Abel. Ingat sekali lagi ya, kamu perlu faham betul-betul dan bukan sekadar hafal. Sebab kalau kamu sekadar hafal, mungkin benda tu kamu akan lupa. So ingat ya, faham betul-betul. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang nak diajukan, dipersilakan. Jangan risau, cikgu akan jawab semua soalan kamu. Ya, tak ada, nampaknya semua faham. Okey, sebelum kita menutup tirai, cikgu akan ulas balik apa yang telah kita belajar hari ini. Okay, hari ini kita telah belajar apa itu ABLE. ABLE yang merupakan akronim dalam klasifikasi perakaunan, iaitu aset, belanja, liability, equity pemilik dan juga hasil. Dan dalam hasil kita ada dalam aset kita ada aset bukan semasa, aset semasa. Belanja pula ada belanja operasi, belanja bukan operasi. Liability kita ada liability bukan semasa, liability semasa. Dan hasil kita ada hasil operasi dan juga hasil bukan operasi. Okey? Ingat ya, kesemua komponen ni kamu cuba ingat dan kamu cuba fahamkan betul-betul. Sebab apa? Sebab kalau bayangkanlah benda ni bukan saja berguna kepada kamu dalam situasi kamu nak exam. Bukan saja berguna kepada kamu sebab kamu sekarang ni student, sebab kamu nak belajar, sebab kamu nak
exam nanti. Tak, okey? Contoh bila kamu dah keluar daripada sekolah, kamu menjalankan perniagaan sendiri ataupun kamu menjadi accountant, benda-benda ni sangat penting sangat-sangat dalam kehidupan kamu. Okey, bila kamu jalankan perniagaan, kamu kena asingkan yang mana aset, yang mana belanja, yang mana liability. Barulah kamu dapat uruskan perniagaan tersebut dengan sebaik mungkin. Okey? Faham semua? Ya, bagus. Okey? So, apa yang kita belajar ni, kamu cuba ingat balik dan bila balik nanti, kamu cuba relatekan dengan dunia semasa kamu. Okay, bila contohnya kamu nampak ayah kamu bawa kereta, kamu kata, okay, kereta ni aset bukan semasa. Kamu nampak rumah besar, okay, rumah ni aset bukan semasa. Kalau kamu nampak abang kamu, dapat gaji, okay, gaji ni merupakan belanja operasi kepada perniagaan. Bila kamu dapat macam tu, maksudnya kefahaman kamu dah kukuh. Okey, balik nanti cuba buat macam tu ya. Okey, sebelum nampaknya masa juga telah mencemburi kita dan sebelum saya tamatkan kelas kita pada hari ini, semua buka buku teks, muka surat 35. Okey, kat situ ada latihan pengukuhan 1 dan latihan pengukuhan 2. Okey, latihan tu tak banyak pun, sikit je. Saya nak kamu semua jawab latihan tersebut dan next class kita akan bincang berkenaan dengan latihan tersebut. Okey, saya bagi latihan ni bukan untuk membebankan kamu tetapi untuk menajamkan lagi kefahaman kamu, meningkatkan lagi kefahaman kamu. Ya, boleh tak boleh? Ya, boleh. Bagus, semua rajin. Saya suka sangat masuk kelas ni. Semua student rajin-rajin. Okey. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu keluar dulu ya.